Ustaz, kenapa bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam As-Sakhawi ada menulis kitab berkaitan dengan kelebihan mempelajari sejarah, kepentingan mempelajari tarikh. Judul kitab karangan beliau Al-I'lan bit-Tawbikh ala man zamma at-tarikh. Lebih kurang begitu tajuknya. Itu berkaitan dengan kepentingan mempelajari sejarah dan sanggahan terhadap orang yang menganggap pelajaran sejarah itu perkara yang enteng dan kecil. Maka di sana ada satu tajuk berkaitan dengan bagaimanakah wujudnya yang disebut sebagai at-taqwim al-hijri, tahun hijrah, kalender hijrah. Maka dibawalah riwayat-riwayat dalam menerangkan bagaimana bermulanya tercetusnya pengkendalaran penentuan tarikh Islam itu bermula daripada tahun hijrah. Kisah ini saban tahun disebutkan oleh para penceramah, dihidangkan dalam ceramah-ceramah ma'al hijrah. Suka untuk saya ulang berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh ulama hebat ni, Al-Imam As-Sakhawi, yang merupakan anak murid Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, bahawasanya yang muktamadnya, yang kuatnya, yang mula menetapkan tarikh ni adalah Sayyidina Umar. Walaupun ada riwayat yang menisbahkan kepada Rasulullah, namun riwayat itu lemah. Yang lebih kuatnya, yang lebih muktamadnya adalah ia bermula daripada tahun Sayyidina Umar menjadi khalifah. Tahun berapa perkara itu dicetuskan? Iaitu pada tahun 17 Hijrah. Pada tahun 17 Hijrah. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijrah. Kemudian 2 tahun lebih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian Sayyidina Umar. Iaitu pada 17 Hijrah perkara itu dibincangkan. Mesyuarat itu telah diadakan. Jadi penetapan takwim hijrah ini adalah dengan mesyuarat. Mesyuarat pemimpin dengan ahli kabinet. Tak adalah istilah ahli kabinet waktu itu, tetapi maknanya ahli mesyuarat, ahli syura daripada kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia tercetus daripada beberapa masalah yang berbangkit, iaitu surat-surat rasmi kerajaan ini yang datang daripada khalifah tidak ada tarikh, sehingga ia menyukarkan untuk memahami arahan-arahan yang dikeluarkan bila waktunya, bila tarikhnya. Seperti Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari mengutus surat kepada Sayyidina Umar bahawasanya datang kepada kami surat-surat daripada Tuan, tapi kami tidak tahu tarikhnya. Maka Sayyidina Umar telah mengumpul para sahabat, meminta pandangan bagaimana seharusnya yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, dan mesyuarat itu sampai kepada keputusan bahawasanya kita perlu ada kalender sendiri. Lihat, kita perlu ada kalender sendiri, dan ada empat masa yang dicadangkan untuk dijadikan sebagai tahun permulaan bagi tahun umat Islam, kiraan tahun umat Islam. Yang pertama, kelahiran Rasulullah. Yang kedua, pelantikan Rasulullah menjadi Nabi, Mab'as. Yang ketiga, hijrahnya Rasulullah. Dan yang keempat adalah tarikh kewafatan ataupun tahun kewafatan Rasulullah SAW. Dua yang pertama, iaitu Mab'as dan Maulid, tahun kelahiran dan juga tahun dilantik menjadi Rasul, itu tidak mendapat perhatian ataupun tidak mendapat persetujuan, kerana tahun keduanya ini tidak, maksudnya ada perbezaan dalam pandangan, kerana jaraknya kan itu lama. Maka ada perbezaan, ada niza', ada perselisihan dalam menentukannya. Maka ia tidak sesuai dijadikan sebagai tahun pertama umat Islam, kerana ketepatannya itu tidak dapat disepakati. Yang berbaki ada dua lagi, iaitu tahun kewafatan Rasulullah. Perkara itu memang tidak syak lagi diketahui oleh para sahabat Nabi. Tidak ada sebarang perselisihan tahun berapakah Nabi wafat. Yang kedua, tahun berlakunya hijrah. Maka antara dua itu telah dipilih tahun berlakunya hijrah. Sebab apa? Kalau dipilih tahun kewafatan Rasulullah,
Setiap kali kita sambut awal tahun, maka setiap kali itulah ia mengingatkan kita kepada satu musibah yang lebih besar daripada semua musibah, iaitu musibah kewafatan Rasulullah. Maka ia tak sesuai. Setiap kali awal tahun kita jadi sedih. Setiap kali awal tahun kita jadi sugul kerana mengingati bahawasanya ini adalah ulang tahun kewafatan Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Umar telah menyatakan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu membezakan antara hak dan batil. Kemudian mesyuarat diteruskan daripada 12 bulan. 12 bulan ni kita nak jadikan bulan berapa sebagai bulan apa sebagai bulan yang pertama dalam kalender Islam. Dia 12 bulan ni bukan baru. Semenjak dicipta langit dan bumi, putaran bulan memang 12. Bukan sebab orang Islam jadikan dia 12 maka dia 12, tak. Daripada awal penciptaan langit dan bumi memang begitu putarannya. Seperti mana matahari 12 bulan, maka begitulah juga bulan itu 12 bulan. Allah Ta'ala sendiri disebut dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Semenjak daripada dia Allah mencipta langit dan bumi, daripada 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Maka ada cadangan daripada Abdul Rahman bin Auf untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang pertama. Tetapi daripada beberapa orang sahabat, daripada Sayyidina Uthman bin Affan, daripada Sayyidina Ali, bahkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sendiri, yakni daripada pelbagai riwayat, 3 orang inilah yang mengusulkan dan diputuskan oleh Sayyidina Umar bahawasanya bulan Muharram. Sebab apa? Itu soalan yang ditanya. Sebabnya yang pertama sebabnya adalah bulan Muharram itu adalah bulan yang mana orang baru balik daripada haji. Orang baru balik daripada apa? Orang baru balik daripada haji. Jadi haji ni kira amalan yang paling kemuncak. Amalan yang paling kemuncak dalam Islam. Jadi bila dia amalan yang kemuncak, orang bersih daripada dosa, maka masuk lembaran baru. Maka apakah bulan yang datang lepas tahun haji? Lepas Zulhijjah masuk bulan apa? Masuk bulan Muharram. Maka sesuailah bulan Muharram, lembaran baru selesai haji, orang baru balik daripada melaksanakan haji, maka buka lembaran baru, maka dipilih bulan Muharram itu sebagai bulan yang pertama. Ada yang mengusulkan kita mulakan dengan bulan Rejab, sebab disebut bulan Rejab ini adalah bulan suci yang pertama yang datang dulu. Maka kita pilihlah bulan Rejab sebagai bulan yang pertama. Tetapi cadangan yang diterima antaranya Sayyidina Ali telah mengatakan bulan Muharram ini adalah awal tahun kita. Dia adalah munsarafun nas minal hajj. Dia adalah waktu orang balik daripada haji. Maka akhirnya itulah keputusan yang telah ditetapkan. Ada satu soalan yang selalu berbangkit. Ada orang dia bangkitkan tentang masalah lagu yang menjadi lagu tema bila Ma'al Hijrah ini 1 Muharram, detik permulaan. Itulah perkiraan hijrahnya umat Islam. Maka sedangkan hijrah Nabi ni secara pasti tak berlaku bulan Muharram. Itu kena ingat. Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah pada akhir bulan Safar. Muharram Safar maksudnya bulan 2. Dan iaitu pada akhir bulan Safar, pada awal bulan Rabiul Awal. Tetapi kenapa dalam tahun hijrah dimulakan dengan Muharram, tidak dimulakan dengan Safar? Perkara ini dibahaskan dan kita pun boleh berfikir soalan yang sama. Mengapakah bila mereka bersetuju menjadikan bulan tahun hijrahnya Rasulullah itu sebagai permulaan tahun Islam, dan hijrahnya Nabi, sahabat semua tahu tak bermula daripada bulan Muharram. Tidak bermula daripada bulan Muharram. Dan bila mereka pilih bulan Muharram, mestilah ada jawapan dia. Mestilah bulan Muharram itu ada signifikan, ada kaitan dengan hijrah itu sendiri. Kerana mereka telah bersetuju daripada awal menjadikan hijrah itu sebagai penanda. Maka bila dipilih bulan Muharram, dilewatkan daripada Rabi' ataupun daripada bulan Safar, dijadikan bulan Muharram, mesti ada kaitannya. Kaitannya itu ada. Jadi betul lah apa yang disebut 1 Muharram, detik permulaan. Maka ada jawapan dia. Maka Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dinukilkan oleh anak murid beliau Al-Imam Sakhawi, telah menukilkan apakah munasabah menjadikan bulan Muharram sebagai permulaannya, iaitu sebenarnya walaupun hijrah berlaku di hujung bulan Safar,
tetapi azam untuk hijrah itu dia telah bermula seawal Muharram. Seawal Muharram. Bahkan para sahabat Nabi telah mula berhijrah pada bulan Muharram. Telah mula berhijrah. Telah mula tinggalkan Mekah pada bulan Muharram. Jadi penghijrahan Rasulullah dan umat Islam. Betul lah tu. Umat Islam. Para sahabat memang telah, Rasulullah yang hijrahnya. Rasulullah ni hijrah di akhir-akhir. Rasulullah biarkan sahabat pergi dulu. Jadi betul lah bahawasanya bulan Muharram ni bulan hijrah, betul. Kerana sahabat Rasulullah memang telah berhijrah. Pergi meninggalkan Mekah ke Madinah. Sebab apa? Sebab apa bulan Muharram ini adalah bulan yang mana gerakan gelombang hijrah itu telah bermula, kerana Bai'atul Aqabah yang kedua itu dia berlaku pada musim haji. Sahabat telah, Rasulullah telah buat perjanjian dengan orang Ansar, dan orang Ansar sedia untuk ambil Nabi, mempertahankan Rasulullah. Maka setelah mendapat bai'at daripada orang Ansar, maka Nabi telah izinkan sahabat-sahabatnya untuk pergi. Mereka dah dapat tanah baru, kawan baru, saudara baru yang akan lindung mereka, bersama mereka pertahankan. Maka gerakan gelombang itu telah bermula daripada bulan Muharram, dan azam daripada Rasulullah untuk hijrah itu setelah bermula bulan Muharram. Maka hijrah itu secara tepatnya berlaku pada tahun 622 Masihi. 622 Masihi pada bulan September, itu yang disebutkan. Pada bulan September 622 Masihi, bahkan ada sebahagian ahli sejarah menyebut pula 13 September 622, pada waktu itu musim panas yang sangat panas. Rasulullah berhijrah, bergerak daripada 1 Rabiul Awal, meninggalkan Jabal Sur 1 Rabiul Awal, dan Nabi sampai ke Quba pada 12 Rabiul Awal, sampai ke Madinah lebih kurang 15 Rabiul Awal. Maka itulah perjalanannya. Semoga ia menjawab jawapan soalan yang ditanya tadi. Masya-Allah.